Bismillah. Tolong maklum dalam grup kita nak mula dah insya-Allah. Kita mulakan boleh? Slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi ruang untuk berkumpul pada pagi ini membaca kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi sebelum ni banyak kita tangguh, lepas tangguh baru ni pun buat, lepas tu terpaksa di cancelkan. Jadi macam-macam masalah dan juga rintangan ujian lah. Bila dah mula sekolah ni begitulah. Okay, sebelum ni kita boleh istiqamah tu sebab online lah. Kita mengajar secara online. Kelas pun tak banyak. Sekarang ni budak dah masuk. Lepas tu saya pula dilantik sebagai warden lah, duduk dalam ni. Jadi ada waktu-waktu tu memang terpaksa ditangguhkan lah. Cuma ni insya-Allah dalam minggu ni kita cubalah perbanyakkan sikit kelas supaya cover kelas-kelas yang kita tinggalkan. InsyaAllah. Jadi kita ulang balik a'dzarul jumu'ah wal jamaah. Keunzuran untuk meninggalkan Jumaat dan juga jamaah. Boleh? Okey. Dan saya sebut sebelum ni bukan maksud boleh tinggal Jumaat terus tak sembahyang langsung, tak, kena sembahyang dengan Zuhur. Tinggal jamaah. Kita kan orang lelaki ni fardu kifayah, sembahyang di masjid. Kalau tak ada langsung orang sembahyang di masjid, tak, maka semua lelaki di kawasan tu berdosa. Jadi ada waktu seorang lelaki tu gugur kefarduan fardu kifayah bagi dia untuk pergi ke masjid. Tak, contohnya hari tu tak ada orang pergi sembahyang jemaah di masjid. Sepatutnya 5 orang ni semua pergi masjid. Tapi 5 orang tu hari tu tak pergi sebabnya apa? Ada keunzuran. Ada keunzuran. Bagi 5 orang tu, tak, kita sebut tak dapat dah dosa tu. Orang lain dapatlah dosa. Sebab tidak menyempurnakan sembahyang jemaah di masjid sebagai satu syiar bagi umat Islam. Sebelum kita masuk matan, kita sebut muka surat 234 Al-Yaqutun Nafis, Mu'nisul Jalis, rujukan kita. Barang siapa yang terhasil bagi dia uzur-uzur yang akan disebutkan ni, tak, maka ada kala dia dapat juga pahala sembahyang jemaah walaupun dia tak sembahyang jemaah di rumah. Contoh orang tu sakit yang bersangatan, tak lagi masjid, jadi dia sembahyang di rumah. Tak, dia sembahyang di rumah, kena gaya dia dapat pahala berjemaah walaupun dia sembahyang seorang. Tapi bila cukup berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama, memang dia ada qasad nak pergi sembahyang jemaah, tapi sebab aku sakit tak lagi lah. Tu yang pertama. Yang kedua, mesti dia memang orang jenis sentiasa sembahyang berjemaah sebelum terhasilnya keunzuran bagi diri dia, sebelum terhasilnya sakit bagi diri dia. Itu syarat kedua. Yang ketiga, keunzuran tu bukan dia sendiri yang buat. Bukan pergi pisah, hantuk kepala ke dinding ke, tak, atau memakan benda-benda yang menyebabkan sakit badan, lepas tu dia pun tak pergi Jumaat. Tu tak boleh. Mesti keunzuran tu terhasil
terhasil dengan apa? Tanpa ikhtiar diri dia sendirilah. Yang keempat, ketika dia di rumah, tak ada orang lain yang boleh disembahyang berjemaah dengan mereka. Maknanya zaujah pun tak ada, anak pun tak ada, hamba pun tak ada, seorang diri. Maka dia sembahyang seorang-seorang. Maka ketika itu dapat pahala jemaah. Berbeza kalau dia tak lagi masjid, tapi kat rumah tu ada anak. Apa dia sembahyang anak? Kenapa tak sembahyang anak berjemaah? Tak. Maka ketika itu kekal tak dapat pahala jemaah lah. Okey, kemudian kalau orang tu sakit tak, maka dia tak pergi Jumaat. Dia tak pergi Jumaat, dia tak pergi jemaah lama lah. Sakit lumpuh ke apa, agak nak angkat orang tu lumpuh, dia bawa ke masjid. Susah lah, menyebabkan susah sangat. Jadi dia tak pergi Jumaat sebab dia lumpuh di rumah. Tapi sebelum dia lumpuh, dia memang orang yang sok mau ke masjid. Kebiasaan dia tu tak pergi Jumaat, tak pergi jemaah disebabkan keuzuran. Adakah menyebabkan penyaksian dia ditolak? Kita sebut tidaklah. Penyaksian dia tidak ditolak. Maknanya lepas ni kalau dia buat penyaksian, nampak anak bulan ke, nampak orang berzina dan sebagainya, penyaksian dia tidak ditolak. Dia kekal dengan sebagai adil lah. Boleh? Okey. Kemudian kita baca matan a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Keuzuran Jumaat dan juga jamaah kathiratun, banyak. Banyak. Kalau Syekh Mustafa dia bahagi dua. Ada keuzuran yang khasah. Khasah ni mana tak berlaku pada sebahagian orang, tidak berlaku pada sebahagian yang lain. Ada keuzuran, uzur yang dianggap sebagai apa? Ammah. Uzur yang berlaku pada semua orang. Lepas tu dalam kitab ni dimulakan dengan uzur khasah dulu. Apa dia? Minha al-maradu, sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang bersangatan. Sekira-kira kesusahan nak keluar ke masjid tu menghilangkan kekhusyukan di dalam solat. Boleh? Ada pun kalau sakit sikit, pening kepala sikit, tak, ataupun sakit perut sikit, sakit apa tu, pipi sebab keluar apa tu, jerawat, baru nak matang tak, baru nak akil balik. Ketika itu kita sebut tidak menjadi keuzuran lah untuk ditinggalkan Jumaat dan juga jamaah. Wal khawfu 'anil ma'sum. Yang kedua, uzur yang kedua ialah al khawfu 'alal ma'sum, bimbang, risau, takut akan keselamatan orang yang maksum. Orang yang maksum sini ialah orang yang haram kita bunuh. Tak? Al-hayawan al-muhtaram. Bukan maksum kat sini Nabi je, tak. Al-maksum maknanya al-hayawan al-muhtaram. Binatang-binatang, benda-benda hidup yang apa tu haram kita bunuh. Isteri kita, anak kita, binatang ternak kita. Tak? Itu. Jadi kita nak pergi Jumaat, kita nak pergi Jumaat, tapi kalau aku pergi, aku takut bimbang keselamatan bini aku ni. Aku bimbang nyawa dia. Takut ISIS mari bunuh. Waktu tu ISIS tengah berkeliaran di keliling rumah contoh. Ataupun aku bimbang anggota badan isteri aku ni, anak aku ni dipukul, dibuang, dirosokkan. Ataupun kita bimbang manfaat anggota badan keluarga kita dirosokkan, maruah isteri kita, harta. Tak? Aku pergi Jumaat, harta ni curi. Walaupun harta tu sikit, tak jadi lagu tu. Tak? Maka kita boleh tinggalkan Jumaat untuk jaga harta. Walaupun harta tu sedikit, walaupun harta tu harta orang lain. Contoh, Ustaz Khairi bagi saya barang untuk saya simpan, wadiah. Jadi saya simpan lah. Ketika itu kawasan saya ni masyhur dengan kes curi waktu Jumaat. Tak, kena sakma dah kawasan rumah saya keliling ni. Jadi waktu tu tak ada orang yang ada kat rumah. Saya duduk rumah jaga barang. Supaya apa? Supaya tidak dicuri. Tapi kalau boleh ikhtiar lah, simpan di tempat yang sepatutnya, dan kita boleh pergi Jumaat. Ni kalau kita ambil ringan kan, akhir sekali jadi macam hari ni lah. Tak? Covid. Tak habis-habis Covid. Orang dah buka masjid seluas-luasnya, Covid lagi. Tak pergi Jumaat. Boleh? Ataupun ikhtisas.
ikhtisas ni seperti baja, seperti anjing muallam, apa tu, anjing yang terpelajar, tak, maknanya benda najis yang menjadi hak milik kita lah. Dalam syarak disebut ikhtisas. Walaupun ikhtisas tu ikhtisas sama ada milik kita ataupun milik orang. Kalau kita bimbang kita pergi masjid, benda tu hilang, benda tu dicuri, benda tu rosak, kita boleh tinggalkan Jumaat dan jamaah. Begitu juga kalau kita bimbang makan tumbuhan kita, tanaman kita, sayuran kita kena makan oleh burung, kena makan oleh belalang kalau kita tinggal. Ni keadaan-keadaan tertentu lah, musim-musim tertentu kan. Kalau tinggal habis makan ke belalang ni, habis rosak tanaman, tumbuhan, ketika itu boleh duduk di situ, kawal lah, jaga. Okey, ataupun bimbang kalau lagi Jumaat binatang ternakan dicuri, juga boleh tinggalkan jamaah. Banyak sebenarnya uzur ni. Seterusnya wasyiddatul har wasyiddatul bar. Syiddah tu bersangatan panas dan juga bersangatan sejuk. Bersangatan panas, bersangatan sejuk, ada kala boleh jadi uzur yang khas. Uzur yang khas. Contoh kat Mesir. Mungkin orang Mesir dah biasa duduk di sana, panas ke sejuk ke dia steady, tak ada hal puak-puak ni, sebab dia dah biasa kawasan dia. Tak. Tapi bila kita pergi sana, sejuk sangat. Tak, kita rasa sejuk sangat. Kita rasa panas sangat ketika musim panas. Maka keuzuran tu hanya untuk sebahagian lah, iaitu untuk orang Malaysia, Indonesia, tapi bukan untuk orang Mesir. Boleh? Okey. Ada kala terlampau sejuk, terlampau panas tu menjadi keuzuran untuk umum. Bila tu? Bila keuzuran, bila panas dan sejuk tu melampau-lampau sangat sampai semua terasa. Maknanya yang duduk Mesir pun rasa sangat panas. Tak boleh nak keluar rumah. Kita pun mentelah lagi lah orang Malaysia ni. Ketika itu uzur yang am. Maka boleh ditinggalkan jemaah. Sama ada bersangatan panas dan sejuk tu waktu pagi ataupun waktu malam. Seterusnya watamridu man la muta'ahhidalah. Watamrid man la muta'ahhidalah. Tamrid ni jagalah, rawat. Orang yang tiada muta'ahhid ni, tidak ada orang yang jaga dia. Contoh Zaid, dia sakit, tak ada orang jaga dia. Tak ada orang tolong beli makanan, tolong pakaikan pakaian, kalau perlu tukar pampers, apa semua bagai itulah keperluan dia. Tak ada orang jaga dia. Boleh? Maka kita sebagai orang Islam kita kata kena jaga ni hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Jadi kita pun jaga dia. Kita boleh meninggalkan Jumaat dan juga jamaah. Sebab apa? Boleh jadi waktu kita pergi jemaah tu dia nak sesuatu, dia sakit, tak boleh gerak ke apa, nak nyusah kawan tu lah. Jadi kita duduk dengan dia Jumaat. Pula lagi lama Jumaat ni, khutbah apa semua. Jadi mungkin waktu tu dia nak pergi ke tandas, silap air bulan, waktu kita khutbah dia berak atas katil. Susah lah mana kencing atas katil apa semua. Jadi kita boleh tinggal jaga dia. Ataupun dia dah ada orang jaga. Zaid tadi sakit, ada dah bini jaga. Tak. Ataupun kawan kerabat dia jaga. Cumanya kawan kerabat ni pergi beli makanan. Tak. Ataupun pergi beli ubat dan sebagainya. Maka kita boleh jaga ketika tu. Ketika kita jaga tu hari Jumaat, orang azan Jumaat apa semua, kita boleh tinggal Jumaat. Tak. Tapi kalau ada orang lain, kalau kat hospital nurse apa semua tu, suruh nurse lah kita pergi Jumaat. Tak. Ni kalau di rumah tak ada orang yang jaga. Yang seterusnya wa kaunuhu kaunul maridi. Wa kaunuhu wa kaunul maridi ya'nasu bih. Dan keadaan orang yang sakit itu ya'nas. Ya'nas ni syok, suka. Dengan dia. Dengan dia tu dengan muta'ahid tadi tu. Yang seterusnya lah yang sikit daripada yang atas lah. Yang atas tadi orang tu tak ada orang jaga, ataupun ada orang jaga tapi orang jaga tu pergi beli barang, maka kita jaga dia. Bawah ni
wa kaunu ya'nasu bih ni, orang sakit tu marid tu, dia ada dah orang jaga dia. Tak ada dah orang jaga dia. Tapi dia suka dengan kita. Mungkin kita tok guru dia ataupun kita anak murid dia dulu masa kat sekolah. Memang kita dengan dia rapat. Lepas tu terpisah sebab dia pergi belajar dan sebagainya. Tak, maka kita ketika itu walaupun dia dah ada orang jaga, tapi disebabkan dia tu orang sakit tu, suka kat kita, syok dengan kita, sebati ataupun sesuai dengan kita, tak, layanan kita tu dia suka, maka kita boleh juga tinggal jemaah untuk jaga dia. Tu maksud ya nasbih. Seterusnya wa isyraful qarib 'ala al-maut. Isyraf ni melawat, ziarah, menjaga gitulah. Tak, orang yang sakit, kaum kerabat yang hampir-hampir mati. Sama ada kaum kerabat tu ada muta'ahidun amla. Kaum kerabat kita, mak saudara kita nak mati, hampir-hampir matilah. Bukan seminggu lagi nak mati, tak, hampir-hampir mati. Sama ada dia ada orang yang tolong jaga dia ataupun tak ada. Ketika itu disebabkan dia hampir-hampir mati, dianggap keunzuran untuk kita ziarah dia dan tinggal Jumaat. Tak, sebagai penghormatan terakhir lah kepada dia. Boleh, tapi kaum kerabat tu, isyraful qarib. Kat bawah tu Syekh buat walhasilu, boleh baca lah. Dalam ta'liq Syekh Mustafa tu, walhasilu anal marida imma yakuna lahu muta'ahidun aw la. والثاني الحضور عنده عذر لكل أحد سواء كان قريبا أو نحوه أو لا. والأول إن كان الحاضر قريبا أو نذر إن أنس به المريض أو حضره الموت كان الحضور إنه عذر وإلا فلا. وإن كان الحاضر غير نحو قريب لم يكن الحضور إنه عذر وإن أنس به المريض أو حضره الموت. Tak apa, kita buat kesimpulan dia. Sebelum tu kita sebut manusia dia 3 golongan lah. Pertama, orang biasa. Saya dengan Zaid tak ada kaitan apa-apa. Yang kedua, kaum kerabat, adik, abang, mak, ayah, kaum kerabat. Yang ketiga, nahwul qarib. Nahwul qarib ni apa? Seperti kaum kerabat. Jadi kita ada kaum kerabat dan juga seperti kaum kerabat. Seperti kaum kerabat ni, contohnya isteri, sihr, dan juga sadiq, kawan rapat lah. Tu 3 golongan tu kena faham dulu. Lepas tu kita sebut kesimpulan bagi perbahasan ini, jaga orang sakit ni ialah, kita sebut orang sakit ni terbahagi kepada 2. Orang sakit terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah orang yang sakit yang tidak ada orang jaga dia langsung. Yang kedua, orang sakit yang ada orang jaga. Okey. Kalau orang tu sakit dan tak ada orang jaga langsung, maka kita sebut siapa-siapa sahaja yang hadir menjaga dia, orang tu boleh meninggalkan Jumaat dan juga jamaah. Zaid sakit, yang datang jaga Zaid kaum kerabat dia. Yang datang jaga Zaid ialah nahwul qarib, dari isteri dia ke, kawan karib dia ke, ataupun orang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan dia, bukan kawan dan sebagainya. Sekadar orang Muslim, sesama Muslim. 3 golongan ni semua boleh meninggalkan Jumaat kerana nak jaga Zaid. Sebab Zaid ni tak ada orang jaga dia. Itu satu. Yang kedua, orang sakit yang ada dah orang lain jaga. Zaid dijaga oleh Abu. Jadi Zaid ni sakit, ada dah orang jaga, nama dia Abu. Boleh? Maka kita sebut, kalau orang lain, orang yang ketiga, yang sakit tadi Zaid tak? Lepas tu yang jaga dia Abu. Okey, saya ni Salah. Salah ni tidak ada kaitan dengan si Zaid ni. Bukan kawan kerabat, bukan juga nahwul qarib. Boleh? Ketika itu saya tak boleh jaga Zaid dan saya tinggalkan Jumaat dan juga jemaah. Sebab apa? Sebab Zaid ni bukan suka sangat. Mana bukan ya'nas bihi, ya'nas bi ana, tak. Dia tak syok mana dengan saya ni. Biasa je lah, mana hubungan tu biasa sahaja, bukan kawan dan sebagainya.
maka tidak ada alasan saya nak tinggal Jumaat. Sebab apa? Ada dah orang lain tolong jaga dia. Boleh. Tapi kalau Zaid, ada orang jaga dia, nama dia Abu. Lepas tu ada orang lain nak jaga dia. Orang lain tu siapa? Orang lain tu ialah kaum kerabat dia. Tak? Ataupun nahwul qarib tadi, isteri dia, kawan dia. Maka ketika itu kita tengok keadaan. Ada pecah dua pula. Kalau Zaid tadi memang suka dengan kaum kerabat dia tu, orang yang kedua nak jaga dia, ya'nas bihi. Tak? Ataupun dia tu ya'nas bizaujah, dengan isteri dia, kan, yang kita sebut sebagai nahwul qarib. Ataupun dia tak suka dengan isteri dia. Tak suka mana? Bukan tak suka, dia lam ya'nas, maknanya biasa-biasa je lah. Tak, dia lam ya'nas bis-sadiq. Tapi Zaid tu sendiri hampir-hampir mati. Ketika itu kaum kerabat ataupun nahwul qarib boleh duduk dengan si Zaid ni, ziarah dan rawat dia, dan dianggap sebagai satu keunturan untuk meninggalkan Jumaat. Kalau tak boleh. Boleh? Gitu. Boleh tengok balik lah tu. Saya baca kitab je. Fiqh ni semua keluar daripada poket ulama lah, bukan poket kita sendiri. Benda dah ada dah. Berbeza kalau masalah baru tak disebut dalam kitab, mungkinlah kita boleh berfikir apa benda yang dah ada ni sekadar sebut je lah. Tapi sekadar sebut pun bukan sekadar sebut, kena belajar. Tak, tidak air bulan sesat barat. Kena ada guru. Kita baca dulu yang Syekh Mustafa yang matan sebut, lepas tu kita balik pada beberapa perkara yang Syekh Mustafa tambah. Okey. Jadi selesai tu uzur-uzur yang khassah lah tu. Uzur yang ammah pula ialah wal mataru in ballas saw. Hujan turun. Adakah semata-mata hujan turun kita boleh meninggalkan Jumaat dan juga jamaah? Tak, malah dengan syarat in ballas saw. Kalau hujan tu menyebabkan apa? Basah pakaian kita. Sama ada waktu pagi ataupun waktu malam. Ustaz, hujan tu rintik-rintik je, tak banyak mana. Tapi sebab rumah saya jauh. Tak, saya pula tak ada apa nama, kereta tak ada, motor tak ada, apa tu, payung. Maka menyebabkan baju saya basah lah. Sebab berjalan jauh, walaupun air tu menitik sikit-sikit, air sekali basah juga baju. Juga dianggap sebagai satu keunturan. Mana Syekh Mustafa sebut kat sini, walaupun ada payung juga dianggap sebagai satu keunturan. Sebab kalau hujan tak ada payung pun, masyaqqah, kesusahan tu kekal tercapai lah, kekal ada pada diri kita. Dianggap sebagai satu keunturan juga. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ada payung dan juga membasuhkan pakaian. Itu uzur. Adapun hujan yang sedikit yang tidak membasuhkan pakaian, yang itu bukan uzur. Okey. Jadi tadi disebut dalam matan hujan. Macam mana kalau salji ataupun hujan batu? Kita sebut samalah. Kalau salji dan hujan batu tu membasahkan pakaian, maka dia akan sebagai satu keunturan untuk kita tinggal Jumaat dan juga jamaah. Walaupun membasahkan tu sedikit, tak banyak. Tak berjeruk lah. Tak. Ataupun tidak membasahkan tapi menyebabkan mudarat. Contoh hujan batu tak. Jatuh besar-besar ni, hujan batu kena atas kepala. Tak pasal turun dari langit tu. Tak. Mudarat pada badan, boleh tinggal Jumaat. Jadi dalam matan sebut al-mataru in ballas saw wa lam yajid kinnan. Hujan menjadi keunzuran untuk seseorang tu tinggalkan jemaah dan juga Jumaat kalau membasahkan pakaian dan juga dalam masa sama tidak ada kinnan. Kinnan ni apa? Atap, perkara-perkara yang menghalang air daripada kena pada orang yang nak ke masjid tu lah. Contoh rumah dia dengan masjid tak jauh mana. Hujan, tapi memang ada atap laluan yang dia boleh lalu di bawah tu.
yang menyebabkan air hujan tak kena pada diri dia, maka tak bolehlah dia tinggal Jumaat, tak boleh dia tinggal jemaah. Okey, selesai kat situ. Antara lain yang ditambah oleh Syekh Mustafa ialah kalau lumpur, selut yang banyak. Kalau kita bimbang mengotorkan pakaian ataupun bimbang jatuh bila berjalan atas lumpur tu, walaupun ada kenderaan untuk pergi sembahyang, tapi bila ada lumpur yang bersangatan yang boleh mengotorkan pakaian, yang boleh menyebabkan jatuh, kekal dengan sebagai satu keunzuran. Seterusnya, angin yang kuat, sama ada angin itu sejuk ataupun tak sejuk, sama ada berlaku pada waktu malam ataupun berlaku pada waktu siang, angin yang kuat yang bersangatan, tim beliung ke apa. Kemudian kegelapan yang bersangatan, kegelapan yang bersangatan. Jadi kita sebut angin yang kuat, kegelapan yang bersangatan. Dhabit bagi angin yang kuat dan juga gelap yang bersangatan ini menjadi keunzuran ialah bila mana terhasilnya dengan gelap tersebut, dengan angin tersebut, ta'adzi, terhasilnya rasa sakit pada diri kita. Waktu tu dia anggap sebagai keunzuran lah. Antara lain ialah muka surat sebelum tu lagi terlampau lapar dan juga terlampau dahaga. Dua ni menjadi keunzuran lah untuk seseorang meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Tapi dengan syarat kita terlampau lapar, kita terlampau dahaga, sedangkan makanan tu dah ada depan mata, air tu dah ada depan mata. Boleh? Ataupun hampir-hampir hadir, hampir-hampir datang dah makanan tu, nak sampai sangat dah, maka kita boleh tinggalkan jemaah. Maknanya kita makan dulu, lepas makan tu baru pergi sembahyang. Gitu. Jadi syaratnya apa? Syarat untuk dikatakan syiddatul ju' wa syiddatul atash ni sebagai uzur, mesti makanan tu dah hadir, dah ada, ataupun hampir-hampir sampai. Kalau baru nak pergi beli barang, nak beli bawang, nak beli ayam, tu tak boleh lah, kena pergi sembahyang dulu. Yang kedua, mesti makanan tu halal. Okey. Lepas tu, bila ada makanan tu, kita nak makan banyak mana? Kita makan sekadar luqaman, beberapa suap yang boleh mematahkan bersangatan lapar tu. Jadi makanan, kita sangat-sangat lapar ni, kita makan 5-6 suap, lepas tu kita pergi sembahyang jemaah. Kalau jemaah tu masih berbaki lah. Okey. Boleh. Jadi jangan makan sepinggan. Lepas tu bagi alasan tak pergi Jumaat. Tak makan sekadar untuk mematahkan atau menghilangkan bersangatan lapar. Lepas tu pergi Jumaat. Balik tu sambung lah. Okey. Boleh? Jadi kita sebut makan sekadar untuk menghilangkan bersangatan lapar. Mana 2-3 suap, lepas tu pergi jemaah. Itu pun kalau dia puas, memadai. Padan dah 4-5 suap ni, semayang tu, lepas tu balikkan makan. Kalau dia tak qanaat ni, dia tak puas, dia tak puas lah dengan makanan tu, maka dia boleh makan hingga sampai habis. Sebab kalau dia pergi pun semayang gini, semayang tengok makanan, aduh lapar. Lapar bila nak habis semayang ni. Jadi gitu. Kalau jadi sampai peringkat tu, dia boleh habis dulu makanan tu, makan banyak sikit lah. Sekira-kira lepas makan tu, dia pergi semayang tu tak teringat dah makanan tu. Walam yatatalla' lil akil, dia tidak ada tasyawuf untuk makan lagi. Sebab apa? Dah kenyang dah. Dah okey dah perut dia. Boleh? Jadi pertama kita sebut, kalau ada makanan, makan sekadar 2-3 suap untuk menghilangkan bersangatan lapar. Kalau tak boleh juga, tak boleh tahan dengan 2-3 suap, makan dengan makanan syar'i. Syibak syar'i ni makna apa? Makan sehingga meninggalkan
1/3 untuk angin, 1/3 untuk apa? Air, 1/3 untuk makanan lah. Untuk makan sehingga peringkat tu lah. 1/3 dipenuhi oleh makanan perut dia tu. Okey. Itu pun kalau makanan tu memang jenis boleh ambil separuh, tinggal separuh. Kalau makanan tu jenis orang tak makan separuh-separuh ni, orang makan bahan sekaligus Contoh susu. Tak. Orang tak minum separuh, balik kami minum pula separuh, tak. Ketika itu dia boleh berhabis susu tu sampai habis. Barulah dia pergi sembahyang jemaah. Sup. Tak. Sup ni orang tak makan sikit tinggal separuh, orang makan semua tu. Jadi ada makanan-makanan yang kita makan sekaligus, kita tak tinggal. Contoh kalau kopi panas, tak, kalau tinggal jadi sejuk lah. Allah alam. Seterusnya menahan uzur seterusnya ialah menahan kencing dan juga berak dan juga kentut. Maka kalau orang tu duduk dalam keadaan ni, sepatutnya dia pergi kentut dulu, tak, buang air kencing dulu, pergi buang air besar dulu, tak. Itu pun kalau waktu masih luas lah. Awal waktu rasa nak kentut dulu, sebab waktu panjang lagi. Tapi kalau dah di akhir waktu, kita nak kentut, kena tahan sikit lah semayang. Lepas tu start semayang dalam keadaan tahan kentut, tahan kencing, makruh tak? Tak makruh ketika tu. Sebab apa? Waktu nak keluar lah. Kalau kita pergi kencing dulu, jawabnya semayang luar waktu lah. Seterusnya makan makanan yang berbau busuk. Malaysia ni banyak lah, kerdahnya, petainya, jeringnya, macam-macam benda ada. Bawang putih yang belum dimasak, yang mentah-mentah tu bau kuat juga tu. Bawang merah pun sama lah. Okey. Okay. Kemudian Syekh sebut bawah tu syarat-syarat makanan yang berbau ni menjadi satu keuzuran untuk seseorang tu tinggal jemaah dan juga Jumaat. Yang pertama ialah idza lam yajid udman ghairah. Dia tak ada makanan lain dah. Yang dia ada makanan tu je. Petai, bawang putih tu je. Dia nak buat makan, yang lain tak ada dah. Maka dia makan yang tu. Boleh. Itu syarat pertama tu. Kalau ada pilihan, dia pergi bantai petai, tu tak dianggap sebagai keunzuran lah. Ni tak ada makanan lain dah. Tu je ada. Yang kedua, bila dia makan tu, dia tidak berniat untuk meninggalkan Jumaat ataupun jamaah. Maknanya dia makan tu memang sebab lapar, tak ada makanan lain, bukan sebab nak tinggalkan Jumaat ataupun jamaah. Yang ketiga, susah untuk dihilangkan bau di mulut tu. Gosok gigi pun tak jadi, berkomor pun tak jadi, siwak pun tak jadi. Tu. Cukup 3 syarat, maka dia boleh tinggal Jumaat dan juga jamaah. Kalau gugur satu syarat, maka dia wajib hadir. Contoh, dia makan tu memang tujuan nak tinggalkan Jumaat. Lepas makan tu, nak gosok gigi tak hilang bau. Tak, madah berkomor pun tak hilang bau. Ketika itu dia kena Jumaat juga. Ustaz, mulut bau kena pergi Jumaat. Lepas tu nak semayang kat mana? Semayang asin sikit, penjarakan sosial. 1 meter setengah ke 1 meter ikut mu lah. Boleh tak? Yang penting jangan sampai orang lain bau lah. Begitu juga orang yang apa? Orang yang badan dia ada bau busuk. Mulut busuk, ketiak busuk. Orang-orang lagu tu pun dianggap sebagai orang yang diuzurkan untuk meninggalkan Jumaat. Kalau tidak ada alat untuk membersihkan lah. Okey. Yang terakhir disebut oleh Syekh Mustafa ialah orang yang tidak dapati baju yang sesuai dengan dia. Boleh. Contoh Syekhul Azhar Al-Sharif, Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah ta'ala, takkan dia nak keluar pakai pagoda di sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur, Jumaat. Tak, jatuh muruah tu jatuh. Tak, atau pakai kain pekat Allahu Akbar sebenarnya. Jatuh muruah. Jadi ada baju yang menutup aurat tu, tapi baju tu menyebabkan orang pandang, kau gamuk awak ni. Awak tu Syekhul Azhar, awak tu Datuk, awak tu PM. Cuba bayang kalau siapa dia PM sekarang ni. Kuat sangat nukar ni, tak ingat dah aku. Siapa dia sangat? Ismail Sabri. PM kita Ismail Sabri, yang berhormat Ismail Sabri, tak pakai pagoda semayang Jumaat. Orang akan anggap lekeh, orang akan mungkin jatuh muruah gitulah.
Maka kalau dia tak ada pakaian lain, cerita tak ada pakaian lain ni, maka dia boleh tinggal Jumaat. Tapi kalau puak-puak ahli politik ni, banyaklah peruntukannya. Kalau dengar apa tu, berada Syed Saddiq tu, Syed Saddiq cerita peruntukan, nak beli periuk mangkuk pun ada, nak beli mangkuk pun ada peruntukan, nak beli tu macam-macam peruntukan dia. Orang politik tu berebut tu kot. Ikut dia lah. Kita baca sikit lagi lah. Baru setengah jam. Syurutul jamaah. Kita masuk syarat-syarat jamaah. Iaitu syarat-syarat nak sahnya jemaah. Sebenarnya jemaah lah ni. Nak sah tu mesti ada syarat dia. Syurutul jamaati 13. Syarat sah jamaah tu ada 13. Tak. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butla. Syarat ni pula, kalau menurut Syekh Mustafa dia bahagi dua. Syarat-syarat yang khusus untuk imam sahaja, ada syarat-syarat yang khusus untuk makmum sahaja, ada syarat-syarat yang berkongsi antara imam dengan makmum. 3 bahagian lah. Yang pertama, fasyartul awal an ya'lam alla ya'lamal ma'mum butlana salati imamih. Syarat pertama apa dia? Hendaklah makmum tidak mengetahui, tidak yakin batalnya salat imam. Tu pertama. Dengan perkara yang membatalkan secara ittifaq di sisi imam dan makmum. Contohlah, saya mazhab Syafi'i, Ustaz Muhammad Syahmi juga mazhab Syafi'i. Jadi Ustaz Muhammad Syahmi ni sembahyang dalam keadaan berhadas sebagai contoh. Saya tahu dah dia berhadas tepi saya, dia pun sembahyang. Saya boleh ikut belakang dia. Jadi saya iktiqad, saya percaya, saya tahu Ustaz Muhammad Syahmi ni sembahyangnya batal. Jadi saya tak boleh ikut dia. Kalau saya ikut saya pun tak sah sembahyang. Ataupun saya ikut imam yang bermazhab Hanafi. Contoh Zaid, dia mazhab Hanafi, dia kentut. Depan saya kentut, mana-mana ada. Dia pun jadi imam, saya pun ikut dia. Mungkin mazhab dia kentut tak batal wuduk, tapi di sisi saya batal wuduk sebagai mazhab Syafi'i. Saya tak boleh ikut dia. Sebab apa? Saya iktikad dia batal. Jadi syarat ni sebut apa? Hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya sembahyang imam. Barulah sah. Dengan makna kalau makmum tahu sembahyang imam ni batal, maka makmum tak boleh ikut. Imam ni kafir ke? Imam ni buka aurat ke? Imam ni kentut tak ambil wuduk lagi ke? Imam ni hadas besar ke? Tahu dah, ikut juga sebenarnya kita tidak sah. Yang kedua, wa alla ya'taqidahu. Wa alla ya'taqidahu, apa maksud dia? Makmum tu tidak i'tiqad. Wa alla ya'taqidahu, maksudnya makmum tu tidak i'tiqad batalnya salat imam. Tadi alla ya'lama, ya'lama tu yakin lah. Yani ya'taqida, lebih kepada zan. Jadi syarat kedua, makmum tidak zan batalnya sembahyang imam. Sama ada imam tu sendiri i'tiqad sembahyang dia sah, ataupun imam tu i'tiqad sembahyang dia batal. Imam tu sendiri i'tiqad sembahyang dia sah. Kita i'tiqad sembahyang imam batal, kita tak boleh ikut dia. Imam tu i'tiqad sembahyang dia batal, kita i'tiqad sembahyang dia batal, kita tak boleh ikut dia. Jadi kita tengok pada i'tiqad makmum ni. Kamu sebagai makmum, apa kamu i'tiqad terhadap sembahyang untuk imam tu? Batal, maka kamu tak boleh ikut dia. Sekalipun dia sendiri, mazhab dia, sembahyang tu sah, tapi disebabkan kita i'tiqad dia batal, kita tak boleh ikut dia. Jadi kita ambil iktibar dengan apa? I'tiqad makmum. Contoh macam mana? Contohnya, saya mazhab Syafi'i, saya ikut orang yang bermazhab Hanafi.
Contoh Ustaz Akmal kita mazhab Hanafi. Dalam taharah wuduk tadi tak ada niat. Mazhab Hanafi tak apa. Tak. Ataupun mazhab Hanafi boleh ikut sentuh kemaluan tak batal wuduk. Ataupun sentuh orang asing, perempuan asing tak batal wuduk. Tak. Jadi saya ikut belakang dia. Dia memang sah sembahyang dia seorang tu. Tapi saya ni iktikad orang yang pegang kemaluan, orang yang sentuh perempuan asing, orang yang meninggalkan niat dalam taharah, dalam wuduk, tayamum dan sebagainya tidak sah sembahyang. Jadi saya tak boleh ikut dia. Sekalipun sembahyang dia sendiri sah, dia iktikad dia sah, ikut dia lah. Yang okey, selesai situ. Ini ada masalah pelik sikit. Apa masalah dia? Kita makmum, kita iktikad dia sah. Tapi imam tu sendiri iktikad sembahyang dia batal. Ustaz Amirul, kita dan iktikad kita. Iktikad kita sebagai orang yang bermazhab Syafi'i batal lah. Belajar tu lain. Belajar, kita belajar semua. Belajar ni orang belajar belaka. Mazhab 4, malah lebih daripada mazhab 4 pada orang belajar. Kan? Tapi sudut iktikad, pegangan kita di Malaysia ni, dan kita sendiri lah memang ikut mazhab Syafi'i. Maka ketika itu iktikad kita sembahyang dia batal. Maka tak boleh kita ikut dia. Okey, apa semula tadi masalah yang unik sikit ni. Makmum iktikad sembahyang imam sah, tapi imam tu sendiri iktikad sembahyang dia batal. Contoh saya mazhab Syafi'i ikut dengan orang yang bermazhab Hanafi yang berbekam. Dalam mazhab Syafi'i bekam ni tak membatalkan wuduk. Untuk imam bekam, untuk imam ada wuduk, lepas tu dia bekam, tak batal wuduk di sisi mazhab Syafi'i. Tak, lepas tu dia jadi imam, dia mazhab Hanafi. Dia sendiri percaya sembahyang dia, sembahyang sendiri, sembahyang dia tak sah sebab batal bekam di sisi mazhab lain Hanafi. Kita iktikad dia sah, kita ikut dia sah tak sembahyang? Sah. Sebab apa? Kita ambil iktikad kita sebagai makmum ni. Kalau kita iktikad dia sah, kita pun sah, walaupun dia sendiri iktikad dia tu batal. Jadi al-imrah bi dhanil ma'mum lal imam. Tu pun kena tengoklah. Syekh Mustafa ta'liq kat bawah tu, gambaran tadi tu sah kalau imam tu sembahyang dalam keadaan terlupa. Maknanya dia ada wuduk, dia bekam, dia sembahyang, dia tak ingat dia bekam. Ketika itu kita sembahyang belakang dia sah. Sembahyang belakang dia sah. Tapi kalau kita tahu dah tok imam ni ada wuduk, lepas tu dia bekam, dan kita tahu tok imam ni sangat arif, bekam ni membatalkan wuduk, lepas tu sengaja sembahyang, itu mutalaib, waktu main dengan agama. Dah, maka di sisi mazhab kita sendiri, orang yang bermain dalam sembahyang tak sah sembahyang, maka kita tak boleh ikut dia. Okey. Begitu juga disyaratkan ke atas imam. Bila mana imam berniat menjadi imam kepada makmum yang tertentu, tak disyaratkan bagi imam ketika tu apa dia? Tidak beriktikad batalnya sembahyang makmum. Ni dua jihah ni. Makmum tidak iktikad batalnya imam. Imam pun ada waktu nak sah sembahyang imam ni, mesti dia tidak iktikad sembahyang makmum dia batal. Contoh, saya sembahyang dengan Zaid Hanafi, saya Syafi'i. Saya tadi masa wuduk saya tak niat. Saya tak niat. Zaid tahu perkara tu. Jadi saya pun sembahyang dengan Zaid. Ketika Zaid jadi imam, Zaid niat apa? Zaid niat sahaja aku sembahyang zuhur, imam untuk solah.
Mana imam kepada saya, dia tentukan makmum dia ialah saya. Dia tentukan saya sebagai makmum dia. Tak? Dan dia tahu saya ni sebenarnya tak sah. Sebab apa? Masa wuduk tak ada niat. Maka ketika itu main jugalah. Tak? Si Zaid ni yang bermazhab Hanafi ni bermain. Sebab apa? Dia tahu dah sembahyang aku tak sah. Lepas tu dia ikat juga sembahyang dia tu dengan aku. Dia niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur menjadi imam kepada si Zaid, si Salah. Dia tahu dah Salah ni sembahyang tak sah. Jadi main dah. Ketika itu tidak sah juga sembahyang tu, imam ni pun tak sah. Boleh? Jadi diketahui daripada situ alla ya'taqidahu ni dia dua pihak lah. Makmum mesti tidak i'tiqad batalnya sembahyang imam. Imam juga mesti tidak beriktikad batalnya sembahyang makmum. Bila tu? Kalau imam tu sembahyang dan menjadi imam, kemudian dia tentukan makmum dia secara spesifik, secara khusus. Ketika itu disyaratkan bagi dia tidak i'tiqad batalnya sembahyang makmum. Kalau dia i'tiqad sembahyang makmum batal, dia main lah, main mutala'ib, sembahyang tak sah, main-main ni. Boleh? Yang seterusnya, yang ketiga, wa alla ya'taqida al-ma'mum, fa'il ya'taqida tu ma'mum. Wa alla ya'taqida al-ma'mum wujub qada'iha alaih. Dan hendaklah tidak beriktikad oleh makmum akan wajib qada solat ke atasnya, ke atas imam. Tak? Syekh Muhammad, Ustaz Syekh Muhammad ni, nama memang Syekh Muhammad ke lagu mana ni? Okey. Ala kulli hal, ustaz kita ni Ustaz Muhammad apa nama? Sembahyang dalam keadaan apa? Tidak berwuduk, juga tidak bertayamum. Pasal apa? Pasal air tak ada, debu pun tak ada. Jadi solat yusalli salata faqid at-tahurain. Sembahyang solat orang yang tidak ada dua alat bersuci lah. Tak. Sembahyang tu sah tapi wajib ulang. Betul? Jadi saya tak boleh menjadi makmum kepada Syekh Muhammad. Sebab apa? Sebab saya i'tiqad kawan ni memang sah sembahyang dia tu. Tak? Nak wuduk air tak ada. Nak tayamum debu tak ada. Sembahyang ni lah hormat waktu. Sah. Tapi kena ulang. Maka saya tak boleh sembahyang belakang dia. Sekalipun saya macam dia juga, tak boleh saya ikut. Tak boleh saya ikut dia. Tak? Ataupun Ustaz Amirul kita bertayamum dan sembahyang di tempat yang sokmo ada air. Macam tempat kita ni lah, Malaysia, Darussalam ni. Tak? Tu. Jadi ketika itu wajib qada. Sah semua wajib qada. Saya tak boleh sembahyang belakang dia lah. Sebab saya i'tiqad sembahyang dia tu wajib qada. Jadi syarat yang ketiga ni, kita tak boleh i'tiqad sembahyang si makmum, si imam tu kena qada. Sah sembahyang makmum tu, imam tu sah sembahyang imam, tapi kena qada balik. Kita tak boleh ikut dia. Boleh? Lepas tu banyaklah gambaran tu, boleh baca lah. Kemudian wa alla yakuna al-imamu ma'muman. Syarat yang keempat, hendaklah imam itu bukanlah seorang makmum. Dan hendaklah imam itu bukan seorang makmum. Contoh, Ustaz Syahmi ikut Syekh Muhammad. Mana Syekh Muhammad imam, Ustaz Syahmi makmum. Saya masuk saya ikut Ustaz Syahmi. Tak boleh lah. Sebab apa? Ustaz Syahmi ni makmum kepada orang lain. Tak boleh dia menjadi imam kepada saya pula. Mana tak boleh berhimpun makmum dan imam dalam masa yang sama. Kalau syak, gua nak gamak ustaz. Kalau syak, samalah, syak pun tak boleh. Masuk masjid, tengok dua orang sembahyang sebelah-sebelah, kita pun bengong hak mana seimam, hak mana semakmum. Tak, selagi mana syak ada, tak boleh ikut hak mana se. Tak boleh ikut ni, tak boleh ikut ni. Sebab tak tahu hak mana seimam. Kemudian kalau ijtihad, dalam kitab ni tak ada, tapi dalam kitab lain ada, dalam Rajak saya baca dengan budak-budak bawah ni. Kalau ijtihad, kita ijtihad tengok gaya macam suara si Ali ni kuat sikit. Tak, dia dah lah imam ni kot.
Si Abu ni senyap je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tu? Ali ya. Takbiratul ihram, takbir intiqal, apa semua tu dengan suara yang kuat. Dia lah imamnya. Ijtihad kita tu. Jadi kita ikutlah si Ali ni. Tu boleh. Itu boleh. Berdasarkan ijtihad. Kalau saya saja syok ataupun saya saja ikut tadi ijtihad, tak boleh. Okey, jelas. Lepas tu kalau Syekh Muhammad imam, Ustaz Syami makmum. Tapi Ustaz Syami ni lambat masuk. Jadi bila Syekh Muhammad bagi salam, Ustaz Syami ni bangun lagi 2 rakaat nak sempurnakan sembahyang. Ketika itu tak ada dah imam makmum tu dah terputus dah. Hubungan rabat antara imam dan makmum, antara Syekh Muhammad dan juga Ustaz Syami. Sebab Syekh Muhammad dah bagi salam, Ustaz Syami bangun masbuk nak sempurnakan 2 rakaat lagi. Saya datang, saya ikut Ustaz Syami, tak ada masalah dah lah. Sebab ketika itu dia dah tak jadi makmum dah kepada Syekh Muhammad. Jadi dia layak jadi imam kepada saya. Boleh? Yang kelima, ala yakuna ummiyan. Ni panjang. Saya habis yang ni kita berhenti ya. Nak baca tak nak ni? Syekh Mustafa syarah agak panjang tapi cantik lah syarahan dia. Kita baca lah, buat tak tahu. Tak. Sikit. Syarat kelima, hendaklah imam tu bukan ummi. Syarat kelima, imam tu bukan ummi. Maknanya mesti imam tu qari. Apa qari? Qari ni orang yang bacaan Fatihah dia comel, molek. Huruf, makhraj dia jaga dengan baik. Sabdu dalam Fatihah dia jaga dengan baik. Tak sama ada dia tu baik juga bacaan dalam surah yang lain ataupun tak. Kita nak sebut dia qari, dhabitnya hanya pada Fatihah. Bacaan Fatihah dia comel, molek, huruf dia jaga, makhraj dia jaga, tasydid dia jaga. Tu qari lah tu. Sekalipun surah lain tu langgang ataupun tak berapa nak comel baca, makhraj tak jaga apa semua, tak, tu kita panggil qari. Ummi pula lawan dia. Ummi ni Fatihah tak kena, ada problem, walaupun surah lain dia reti, kita panggil ummi. Jadi syarat kelima, mesti imam tu bukan ummi. Mesti bukan ummi. Sekira-kira dia tu mesti qari. Boleh? Buku saya 230. Benar. Kalaulah imam tu ummi, tapi ummi tu bukan ummi saja. Ummi yang dah berusaha belajar dalam satu tempoh. Dia keluarkan usaha dia, keluar duit dia untuk belajar, tapi tak berjaya juga. Dia ada jenis orang balik, orang yang bodoh lah kita sebut. Ada usaha tak dapat. Boleh jadi anak-anak kita pun ada yang jenis macam tu nanti. Dia bukan bodoh, kita tu bahasa yang kasar lah. Tapi kelebihan bukan bahagian tu gitu. Dia cerdik bahagian lain. Jadi jangan dipaksa sangat sampai anak tu jadi bengong. Tak, cari kemahiran yang dia pandai, dia mahir. Tak, bagi asas berdoa dengan baik, agama dengan baik. Dia hidup dengan pekerjaan dia tu, pomen kereta ke apa semua. Jadi kat sini saya sebut kalau orang tu ummi, belajar dah dalam satu tempoh, tak lepas-lepas, tak boleh nak sebut dengan bacaan yang betul, dengan qiraah yang betul. Kita sebut sahat salatu, sembahyang dia sah. Dan ketika itu juga dia boleh jadi imam, tapi kepada ummi yang sama macam dia. Siapa ummi yang sama macam dia? Ummi yang tak reti sebut huruf yang sama. Contoh, Zaid ni ummi yang macam kita sifatkan tadi lah. Belajar tak lepas-lepas juga, walam yuftah alaih. Jadi kita sebut sembahyang dia sah. Tok imam boleh tak jadi tok imam si Zaid ni? Boleh. Tapi makmum si sama macam dia. Sama macam dia tu maksud dia apa? Zaid tak reti sebut hak. Bila dia baca alhamdulillah, hak pun hajar dah. Hak pedas tu lah, tak lepas-lepas. Maka dia boleh jadi imam kepada makmum yang tak reti huruf hak juga. Walaupun si imam ni, si Zaid ni tukar hak kepada hak,
kepada hak. Yang makmum tukar hak kepada kha, tak ada masalah. Yang penting huruf yang tak reti tu sama. Zaid tak reti hak, hak ni pun tak reti hak. Tapi hak depan ni tukar hak kepada hak. Hak belakang ni tukar hak kepada kha. Tidak ada masalah, boleh follow, boleh ikut, tak ada masalah. Itu syarat tu. Jadi kita sebut orang yang ummi kalau belajar satu masa agak lama tak reti-reti juga, dia boleh sembahyang dia sah, kalau jadi imam juga sah. Tapi imam kepada ummi yang macam dia. Maksud ummi yang macam dia iaitu huruf yang tak reti tu sama, walaupun huruf yang ditukar berlainan. Boleh? Kalau sebaliknya tak boleh. Contoh apa? Zaid tak reti sebut hak. Hak belakang ni tak disebut za. Siratal ladzi disebut siratal lazina, jadi zina pada zina. Siratal lazina Arab Mesir gitu. Za tu Zaid. Ala kulli hal, jadi untuk imam tak reti sebut hak, hak belakang tak reti sebut zai. Tapi kedua-duanya tukar kepada satu huruf yang sama. Contoh tukar kepada kha sebagai contohlah. Tak boleh ikut. Tak boleh jadi imam makmum, tak boleh. Sebab apa? Sekalipun mereka tak reti dan mereka tukar huruf yang mereka tak reti itu kepada huruf yang sama, tapi huruf yang mereka tak reti itu berbeza. Huruf yang mereka tak reti itu berbeza. Ketika itu tak boleh jadi imam dah makmum. Okey, selesai. Dan ketahuilah oleh kamu, ikhlal dalam bacaan Fatihah itu boleh berlaku dengan salah satu daripada 5 sebab. Yang pertama, idgham pada tempat yang bukan idgham. Dalam masa sama ada ibdal. Idgham bukan pada tempat yang sepatutnya idgham, ditambah dengan ibdal. Bukan bedal ni, ibdal. Contoh dia sebut ihdinas siratal muttaqim. Jadi sepatut mustaqim. Tak dia tukar sin tu kepada tak. Mus tukar kepada tak, mut. Lepas tu dia sabdukan mutta dia sabdukan huruf ta tu, muttaqim. Kalau tak sabdu jadi mutqim. Sini dia sabdukan muttaqim. Jadi ini kita panggil arat. Rajulun arat. Orang yang mengidghamkan bukan pada tempat idgham, dalam masa sama ada ibdal tukar huruf. Yang kedua, ikhlal Fatihah berlaku disebabkan apa? Al-sagh. Iaitu orang yang tukar huruf dengan huruf yang lain tanpa idgham. Contoh alhamdu, alhamdu. Siratal lazi. Waladhdallin dengan dad. Ni kita panggil orang yang tukar huruf dengan huruf yang lain, kita panggil al-sagh. Itu juga mudarat. Yang seterusnya, ketiga, menggugurkan huruf. Contoh iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, buang waw. Iyyaka na'budu wa iyya. Dia tak baca wa iyya, dia baca iyyaka nasta'in terus. Tu pun tak boleh. Seterusnya, huruf sabdu direngankan. Iyyaka dia baca iyyaka. Macam kita sebut iyyaka, maksudnya hanya kepada kamu kami sembah. Tapi kalau iya cahaya matahari, jadi cahaya matahari kamu yang kami sembah. Jadi makna lari langsung lah. Tak? Tu menggugurkan sabdu pada yang ada sabdu, tak boleh. Yang kelima, khalal yang kelima, kesalahan yang mengubah makna. Mengubah makna ni sama ada daripada satu makna tu ke makna lain, ataupun daripada satu makna menyebabkan tak ada makna. An'amta baca an'amtu, baca an'amti. Tak? Ketika itu apa? Mengubah makna lah tu. Ataupun membatalkan makna. Contoh allazi kepada allazina, tak ada makna. Allazina juga tak boleh. Jadi 5 tu dianggap sebagai ikhlal, kesalahan yang merosakkan Fatihah, yang beri mudarat pada sahnya sembahyang. Kalau dibuat dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja, contoh dia baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, habis baca Fatihah teringat salah tadi, alhamdu. Kawan baru belajar, jadi main gitu, palat sikit. Dia baru teringat yang betul alhamdu, kena ulang balik daripada awal, tak batal lagi sembahyang. Kena
ulang balik daripada awal. Alhamdulillah. Okey. Kalau kesalahan tu pula tidak mengubah makna. Contoh sirata, kita sebut surah, dengan dhammah, suratal ladzina an'am. Na'budu kita sebut ni'bidu. Tak, yang tu tidak apa? Yang tu tidak menyebabkan batal sembahyang lah. Nak jadi imam boleh tak orang baca gitu? Suratal ladzina ni'bidu boleh, tak ada masalah. Cumanya haram lah. Haram apa? Haram baca gitu kalau orang tu tahu, sengaja dan mampu untuk belajar yang betul. Contoh kita ni lah, kita ngerti sangat sebut suratal ladzina na'budu tu. Sengaja sebut suratal ladzina ni'bidu. Boleh kita jadi imam? Boleh. Sah sembahyang kita? Sah. Tapi berdosa kita ni. Tak? Sebab sengaja sebut hak tak molek. Hak tak betul. Lain kalau qiraat cerita lain. Qiraat boleh. Ini bukan qiraat. Ni benda lain. Okey, baca lagi. Boleh. Kesimpulan tatimah yang Syekh Mustafa sebut. Jadi tadi ikhlal pada apa? Pada Fatihah. Kita sebut ada 5 tak? Cara kerosakan 5 kerosakan pada Fatihah yang menyebabkan batal solat. Kalau sengaja diungkapkan lah. Kalau tak sengaja batal bacaan, kena ulang balik bacaan tersebut. Okey, sekarang ni kita nak bincang ikhlal bis surah. Bila seseorang tu dianggap sebagai ikhlal, merosakkan bacaan surah. Ataupun kita nak bincang perincian bagi al-ikhlal bis surah. Kita baca sikit. Amal ikhlalu bis surati fayunzar fi. Adapun ikhlal bis surah maka dilihat perincian dia macam mana. Ada dua. Yang pertama, kalau ikhlal tu tidak mengubah makna, maka tidak memberi mudarat pada sah sembahyang dan juga sah qudwah. Baca surah ada kesilapan. Tak. Tapi ada kesilapan yang tidak mengubah makna lah. Kesilapan yang tidak mengubah makna, kita sebut sembahyang sah jadi imam pun boleh. Cuma kalau sengaja buat, haram lah. Macam tadi. Kalau tak sengaja tu taklah berdosa, taklah haram. Tu yang pertama. Yang kedua, perincian yang kedua, dia buat masalah pada bacaan surah. Dan merosakkan makna. Jadi surah atas tu ikhlal yang tidak merosakkan makna. Kita sebut boleh jadi imam, sah sembahyang. Cuma kalau dia sengaja baca begitu, hukumnya haram. Dia berdosa lah. Tak. Sebab apa? Dia mampu belajar yang betul tapi tak nak belajar. Yang kedua, orang yang ikhlalkan bacaan surah. Tak. Dan mengubah makna golongan kedua. Itu pun ada dua gambaran. Dia baca surah, mengubah makna. Kesalahan tu yang dia buat tu mengubah makna. Maka kita sebut kalau dia tu orang yang sengaja baca sehingga mengubah makna, tahu hukum tak boleh, mampu untuk belajar yang betul ataupun mampu untuk sebut yang betul, maka ketika itu menyebabkan mudarat pada sah sembahyang dan juga tak boleh jadi imam. Sebab apa? Bila dah memberi mudarat pada sah sembahyang tak sah. Bila tak sah, tak boleh orang lain ikut. Okay. Kalau sebaliknya, maknanya ternafi syarat-syarat tadi tu. Dia baca surah dalam keadaan ada masalah, mengubah makna, tapi tak sengaja ataupun tak tahu, tak sedar dia dalam sembahyang, ataupun sedar sengaja tapi puas belajar dah ustaz, tak lepas-lepas. Lam yuftah alayya ya ustaz. Tak lepas-lepas dah. Maka kita sebut sah sembahyang dia dan sah untuk jadi imam. Sekalipun makmum tu tak buat kesilapan macam dia, sekalipun makmum tu
Nah, sekalipun makmum tu tidak buat kesilapan macam dia. Boleh. Jadi imam tak erti baca surah, tak ada baca yang menyebabkan mengubah makna. Makmum okey, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab imam tu baca walaupun mengubah makna, tapi dia dah belajar puas dah. Sebenarnya surah bukan Fatihah. Fatihah tadi selesai dah. Belajar puas tak dapat-dapat juga. Jadi dimaaflah. Jadi imam boleh, orang lain ikut pun boleh, tak ada masalah. Walaupun orang lain tu lebih qari ya. Seterusnya ikhlal bi takbiratul ihram. Kesilapan yang berlaku ketika mana takbiratul ihram. Maka di bawahnya juga ada perincian. Ada 2 perincian. Perincian kedua tu ada 3 pula perincian dia. Gitulah fiqh ni gitu. Tafsil lah gitu. Dia tak boleh jawab sekaligus sedah gitu, tak boleh. Tu orang awam. Yang belajar ni satu pecah. Dia ada perincian yang luas. Wa amma al-ikhlalu bi takbiratil ihram fayunzaru fihi aidan. Fa in kana ma'al ajzi an ta'allama as-sawab sahhat salatuhu wal qudwatu bih. Allahu akbar. Takbiratul ihram tu problem dah. Kita sebut ada 2 golongan. Ada golongan pertama, orang yang tak mampu belajar. Tak mampu belajar ni maksud dia belajar tak lepas-lepas nak sebut dengan betul. Tak, Allahu akbar, Allahu panjang juga hu tu. Puas suruh, puas ajar, puas bentuk, nak panjang juga. Tak lepas mulut dia lagu mana cerita tak tahulah. Tak, maka kita sebut sembahyang dia sah dari imam sah. Sebab dia dah belajar, tak lepas. Dia berat sikit pada Fatihah tu, Fatihah yang beratnya. Yang surah, yang takbiratul ihram ni ringan sikit. Jadi kalau dia tak mampu, disebabkan memang kelemahan dia, balik belajar tak boleh faham juga, sembahyang dia sah. Tak, orang dia jadi imam sah walaupun dia sebut Allahu akbar. Inka dalam al-qudrah. Okay, kalau golongan kedua pula. Golongan kedua, dia baca salah pada takbiratul ihram, tapi dia mampu belajar Allahu akbar, batal semayang, tak sah semayang, tak dikira pun semayang tu. Mana tak dianggap sebagai masuk semayang pun lagi kamu tu. Sebab apa? Mampu belajar tak nak belajar. Ini kebanyakan orang lah. Okey, kemudian makmum apa cerita dia? Jadi imam baca Allahu akbar. Imam tu orang yang mampu belajar tak nak belajar. Okey, makmum apa status mereka? Tengok. Kalau makmum tu, saya lah mudahnya, saya tahu dah kawan ni baca Allahu akbar, saya tahu dah dia boleh belajar, dia tak nak belajar. Tak, saya ikut juga. Sembahyang saya batal lah. Tak. Sembahyang saya tak dikira walaupun saya sebut Allahu akbar. Tapi sebab saya tahu kawan ni tak sah, kawan ni baca pelat, sedangkan dia boleh belajar, dia tak belajar, tak disebut Allahu akbar, saya ikut dia. Dia tak dikira sembahyang, saya pun tak dikira sembahyang. Ataupun saya tahu perkara tu pada pertengahan sembahyang. Masa rakaat kedua saya baru tahu kawan ni tadi baca Allahu akbar. Tak, ketika itu saya kena batalkan sembahyang, kena sembahyang daripada awal balik lah. Tak, kalau saya tahu selepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun beritahu, Ustaz, tadi saya baca Allahu akbar. Memang sengaja baca gitulah. Sebab saya malas belajar. Nak buat cerita mudah-mudah tak. Maka ketika itu wajib saya bangun, saya sembahyang semula lah. Sebab sembahyang kawan ni tak sah. Dan kita tak boleh ikut orang yang sembahyang tak sah. Kemudian wa amal ikhlalu bil aqalli tasyahudi wa au bi aqalli salati was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayunzar. Apa dia ni? Ni kerosakan yang berlaku pada tasyahud. Ikhlal yang berlaku pada sekurang-kurang tasyahud. Sungau tak ada masalah, boleh. Jangan sampai hilang dia punya sabdu, hilang dia punya makhraj lah. Wa amal ikhlalu bi aqalli tasyahud atau bi aqalli salati wa salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kesilapan dalam tasyahud akhir rukun lah, ataupun kesilapan dalam selawat kat atas Nabi dalam tahiyat akhir yang dianggap sebagai rukun, maka padanya ada 2 perincian juga. Panjang weh. Baiklah. Tak apa, kita baca.
Perincian yang pertama ialah orang tu baca salah tasyahud, tahiyat awal, tahiyat akhir, baca salah dalam selawat kat atas Nabi. Tak, dalam masa sama memang belajar tak lepas-lepas ustaz. Maka macam tadilah, sah sembahyang, kita ikut dia pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua, orang yang baca salah tak, sedangkan dia boleh belajar. Dia boleh belajar, tak belajar-belajar. Baca salah dalam keadaan dia mampu untuk baca dengan betul. Maka ketika itu ada 4 perincian. 4 perincian. Yang pertama macam tadilah, kita tahu dah kawan ni memang baca tasyahud salah. Dan kita tahu dia ni jenis orang malas belajar. Sebab tu baca salah tu, kalau belajar malas ada dia baca. Maka kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut dia, kita sembahyang kita pun batal. Okey. Tak. Tu kalau kita ikut awal sembahyang lah. Sembahyang kita tak sah lah. Daripada dia start sembahyang, kita ikut dia, sembahyang kita tak sah. Ataupun lam yanaqid, lam tanaqid. Kalau kita tahu perkara tersebut pada asna as-salah. Contoh gambarannya gini. Dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi dalam bacaan dia tu ada kesilapan yang mengubah makna, yang merosakkan makna. Jadi, dan kita tahu dia ni orang yang boleh baca dengan betul. Maka kita tengok, kalau dia baca salah, kemudian dia patuh balik, ulang balik yang salah tu dengan bacaan yang betul, maka tak ada masalah lah, kita boleh terus follow dia. Tapi kalau tahiyat baca salah, lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak betulkan balik, dia bagi salam, dan kalau dia tidak betulkan balik bacaan yang salah tu, kita dengar dia baca salah. Kita nak buat apa? Adakah batal sembahyang kita? Tak. Kita sujud sahwi, lepas tu kita tak perlu ulang sembahyang lah. Tu kedua. Yang ketiga, kita dapat tahu perkara tersebut selepas imam bagi salam. Dan sebelum kita bagi salam, gini, Assalamualaikum, imam dia sebut apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita bagi salam, tadi imam bagi salam, sebelum kita bagi salam, kita tahu yang imam ni baca salah pada tahiyat. Tahu macam mana tu, pandai-pandai lah ke cipta dia punya gambaran tu. Ada orang yang beritahu kita ke lagu mana? Tak. Ketika itu kita batas sembahyang tak? Kita sujud sahwi, lepas tu kita pun tak perlu ulang sembahyang lah. Ustaz, kalau tu gambaran keempat, tu gambaran ketiga, gambaran keempat, kita tahu lepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita bersembang, lepas tu dia beritahu kita, tadi aku baca salah tadi dalam tahiyat, aku baca satu bacaan yang salah yang mengubah makna. Tak problem lah kalau mengubah makna ni. Boleh? Ketika itu kita tak perlu buat apa-apa lah. Dah habis sembahyang dah, sembahyang kita sah dan tak perlu ulang. Sikit lagi dah habis ni. Syarat yang keenam ialah alla yaqtadiyal az-zakaru aw al-khunsa bi imra'atin aw khunsa. Hendaklah tidak mengikut oleh makmum yang lelaki ataupun yang khunsa akan imam yang perempuan ataupun imam yang khunsa. Dia bertobik dalam bab ni apa dia? Kita sebagai makmum tak boleh ikut orang yang lebih kurang martabat dia daripada kita. Boleh? Maka keluar daripadanya beberapa gambaran. Ada gambaran yang sah, ada gambaran yang tidak sah. Gambaran yang tidak sah dulu. Perempuan, mana ada tulis tak? Kamu ulang dua kali saya sebut. Kata ada tulis. Tak apa, tengok sini. Yang tak sah apa? Laki ikut perempuan. Itu satu. Sebab laki lebih tinggi daripada perempuan. Lepas tu lepas tu apa? Laki ikut perempuan. Khunsa ikut perempuan juga tak sah. Sebab khunsa ni tak seorang manusia yang ada dua alat kelamin, yang dua-dua tu berfungsi dengan baik untuk kencing dan sebagainya. Tak. Khunsa
ikut perempuan juga tak sah. Sebab apa? Kemungkinan khunsa tu laki. Ada kemungkinan khunsa tu laki, maka laki ikut perempuan tak boleh lah. Walaupun ada kemungkinan khunsa tu perempuan, jadi perempuan ikut perempuan boleh. Tapi kita ambil ihtimal yang paling berat, maka kita sebut laki ikut perempuan tak boleh. Dua tak boleh. Kemudian khunsa ikut khunsa juga tak boleh. Sebab apa? Kemungkinan khunsa kat depan tu laki, kemungkinan khunsa kat belakang sebagai makmum tu perempuan. Tu tiga tak boleh. Kita ada gambaran lain, tak ada rasa. Lepas tu yang sah apa yang sah? Yang sah laki ikut laki, perempuan ikut lelaki, perempuan ikut perempuan. Lepas tu perempuan ikut khunsa. Perempuan ikut khunsa sah sebab perempuan tu ikut khunsa. Boleh jadi khunsa tu perempuan, jadi perempuan ikut perempuan sah. Boleh jadi khunsa tu laki, perempuan ikut lelaki sah. Empat gambaran itulah lebih kurang. Boleh? Lepas tu saya tambah sikit yang Syekh Mustafa sebut. Apa dia? Syarat lain tak? Sebelum yang syarat ketujuh matan tu kita tangguh baca lain kali. Jadi panjang ni, Muwafiq Masbuk saya bacalah, boleh baca sendiri. Jadi Syekh Mustafa tambah syarat apa? Hendaklah seseorang tu empat syurut, saya sebut empat syarat yang terakhir ni syarat yang disyaratkan bagi apa? Imam sahaja. Jadi kalau tengok syarat yang kedua itu syarat bagi imam dan makmum. Tapi syarat yang empat terakhir, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu syarat yang disyaratkan bagi imam sahaja. Ditambah syarat lain yang disyaratkan pada imam sahaja ialah imam mesti niat imam ataupun niat jamaah. Mana sahaja aku sembahyang menjadi imam, sahaja aku sembahyang menjadi imam, ataupun nawaitu usalli fardhu zuhri, usalli fardhu jumaati imaman. Kena niat imam. Bila kena niat imam tu, wajib kena niat imam. Kalau sembahyang Jumaat ataupun jamak takdim disebabkan hujan, ataupun sembahyang ulang balik, kita dah terap panjang lebar tentang sembahyang ulang, ataupun sembahyang yang dinazarkan untuk berjemaah. Contoh dia nazar sembahyang duha berjemaah. Maka kalau dia jadi imam, dia kena niat apa? Berjemaah. Dia kena niat untuk jadi imam. Dia kena niat untuk jadi imam, ataupun dia kena niat sembahyang jemaah. Boleh? Empat solat ni, kalau dia niat jemaah, niat jadi imam, selesai dah. Kalau tak niat jadi imam, maka kita sebut tiga sembahyang pertama tak sah. Imam Jumaat tidak berniat menjadi imam, Jumaat dia tidak sah. Imam jamak takdim disebabkan hujan, tak niat menjadi imam, sembahyang tak sah. Sembahyang muadah, kalau dia jadi imam, dia tak niat jadi imam, tidak sah. Tapi kalau nazar, sembahyang nazar untuk berjemaah, dia nazar satu solat untuk berjemaah, ketika sembahyang dia jadi imam, dia tidak niat sebagai imam, sembahyang dia sah, cuma berdosa dan dianggap sebagai sembahyang itu sembahyang seorang lah. Sah tu sah, cuma tak dapat pahala jemaah, dan sembahyang itu dianggap sebagai sembahyang seorang. Ada pun sembahyang selain daripada empat ni, tak, maka untuk sah sembahyang tu tidak disyaratkan imam berniat menjadi imam. Sembahyang apa selain daripada empat ni? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak, tu dia belaka tu, selain daripada empat ni. Maka nak sah sembahyang tidak disyaratkan imam berniat menjadi imam. Maknanya saya sembahyang Zuhur, saya jadi imam, tapi saya tidak berniat menjadi imam, saya tidak berniat berjemaah. Tak, maka kita sebut sembahyang saya sah, sembahyang makmum pun sah. Bezanya apa? Saya dapat pahala sembahyang seorang, makmum dapat pahala berjemaah. Okey. Kemudian oleh sebab itu disunatkan bagi imam untuk niat berjemaah lah, supaya dapat pahala jemaah. Kalau tak niat berjemaah, tak dapat pahala jemaah, maka molek niat jadi imam lah, dapat pahala jemaah. Walaupun makmum belum ada. Contoh saya nak sembahyang isteri saya jadi imam dulu. Saya nak sembahyang isteri saya dah siap dah wuduk apa semua kan. Jadi saya pun Allahu Akbar, masa takbir bini duduk tandas lagi, duduk ambil wuduk. Kita niat dah sahaja aku menjadi imam,
semayang fardu zuhur, sahaja ke solat fardu zuhur jadi imam, kalau tak boleh. Boleh tu. Sebab apa? Kita akan jadi imam sebentar nanti. Jadi kita niat siap-siap jadi imam, boleh, tidak ada masalah. Okey, bila kita dah niat jadi imam, adakah dituntut untuk kita tentukan siapa orang kat belakang kita ni? Sahaja aku menjadi imam kepada Zaid, Muhammad, Ali, Bakar. Tak, tidak dituntut lah. Kalau kita tentukan juga sahaja aku menjadi imam kepada Zaid dan Abu, maka kita sebut ada beberapa gambaran. Nama yang kita tentukan tu betul, memang Zaid dengan Abu jadi makmum kita. Beres tak ada masalah. Selesai semayang tu sah belaka. Tak. Okay. Kalau salah pula, sahaja aku menjadi imam, sahaja aku semayang fardu zuhur menjadi imam kepada apa tadi, Abu dengan Ali, contoh Abu dengan Ali. Rupanya kat belakang tu orang lain, Ahmad dengan Zaid. Kita ni Abu dengan Ali, belakang tu Ahmad dengan Zaid. Apakah hukumnya? Maka kita sebut ada dua perincian. Kalau sembahyang tu ialah sembahyang yang 4 tadi tu, Jumaat, jamak bil matar taqdiman tadi, muadah ataupun manzuran jama'atuha tu 4 tu, maka ia memudaratkan pada sahnya sembahyang. Boleh. Saya takyinkan saya sembahyang Jumaat, saya takyinkan, ataupun mudah sikit, sembahyang apa, sembahyang muadah, sembahyang ulang balik kan, saya takyinkan makmum, salah, maka sembahyang saya tidak sah. Melainkan kalau saya bagi isyarat dengan isyarat qalbiyah. Contoh, sahaja aku sembahyang fardu, sahaja aku sembahyang fardu isyak, ni niat untuk ulang sembahyang kan, sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat menjadi imam kepada mereka yang duduk di belakang ni, Zaid Amr. Kita sebut nama Zaid Amr, salah, tapi kita dah sebut haula, mereka ini. Tak. Jadi isyarat tu isyarat qalbiyah, bukan tunjuk gitu. Tak. Isyarat qalbiyah. Maka ketika itu juga tidak ada masalah walaupun salah kita tentukan tu. Sembahyang kita kekal sah. Okey, yang kedua, kalau sembahyang tu bukan sembahyang yang 4 tadi tu. Contoh sembahyang zuhur. Kita jadi imam, kita tentukan makmum kita, salah. Makmum tu orang lain, bukan yang kita tentukan. Maka sembahyang kita kekal sah. Khata' fi ta'yin itu tidak memberi mudarat, wallahu a'lam. Di syarat yang ketujuh dan seterusnya kita akan sambung nantilah. Cumanya muka surat 256 tu kita tak baca lah. Tatimatun fi ahkamil masbuqi wal muwafiq, tak baca, tapi Syekh Mustafa suruh baca lah. Baca sendiri, ulang kaji sendiri. Lepas tu kita masuk sunanul jamaah, makruhatul jamaah. Alhamdulillah, kita ambil satu majlis lagi kot, selesai tu. Kemudian kita masuk solat qasar jamaah. Ini insya-Allah lah, walaupun agak lambat, insya-Allah kita berterusan lah, insya-Allah. Cumanya untuk rakaman tu, rakaman tu saya dah upload dah di Facebook, di YouTube. Jadi rakaman yang khatam lah. Jadi sekitar selagi mana tak khatam, saya tidak akan upload lah. Jadi semua rasanya tidak ada masalah lah, sudut pembayaran apa semua tu. Lagipun bagi manfaat kepada orang lain, jadi saya upload di YouTube. Nak dengar-dengar lah, tak ada masalah, tak payah bayar apa. Cuma kitab yang sedang kita baca, kita tak upload lah. Biar habis dulu baru kita upload. Jadi siapa-siapa yang nak ikut secara live tu ataupun secara segera, tu yang kena yuran sikit lah, insyaAllah. Yuran komitmen untuk pelajar dan juga untuk guru. Tu kita iman lemah lagi ni lah, boleh. Biar jadi satu tanggungjawab, macam mengajar di madrasah lah, di sekolah ni. Tak bagi gaji, dia tak pergi kerja tu, dia fikir ke gaji tu halal ke tak, berkat ke tak. Waktu kelas lagi ngulur sana sini, tak ada kat kuliah, tak ada kat sekolah, tak bimbing pelajar. Dia rasa bersalah tu ada, jadi dia masuk kelas. Berbanding kalau mengajar secara ikhlas ni, ialah ikhlas, waktu ikhlas pergilah mengajar, waktu dia rasa malas mengajar, dia tak mengajar. Dia tu nak didik diri supaya kelas tu intizam, tu berterusan, insyaAllah. Saya bimbang kalau apa, kalau tidak ada paksaan, bila orang bayar ni rasa saya bersalah tak buat kelas. Bila orang bayar ni saya bersalah tak buat kelas,
Jadi saya pun kena mengajar lah. Kalau orang tak bayar, saya boleh mengajar, tak ada masalah. Cuma mungkin rasa tak apalah, biar dulu bulan ni, minggu ni ada urusan tu. Jadi kita lebih takut, banyak mengelak dia kan. Jadi untuk perkara tersebut, maka kita kekalkan juga yuran tu sebagai yuran komitmen lah. Supaya pendengar pun semangat. Dia kalau tak bayar, dia kadang pendengar pun tak apa, free, tak ada apa lah. Tak dengar, tak ada masalah. Dia tak rasa rugi apa. Sudut pelajar lah. Di dua-dua pihak tu ada perkara tersebut tu ada. Jadi kita nak berterusan kita ni, sebab nak habis ni lama ni, makan masa. Jadi begitulah insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.